Okay guys, we are back to 10 on 10 dan macam saya kata tadi, perbincangan ni tak hangat tapi is very informative. Kalau siapa yang nakkan menjadi seorang penggiat seni yang profesional, stay tune. Kita banyak lagi nak beritahu anda. So, Tuan Zul, tadi you dah bercerita mengenai sedikit peranan, tapi macam saya tak puas lah. Saya nak korek lagi dalam-dalam supaya saya sendiri boleh puas dan kita nak tahu peranan sebenar-benarnya fakulti ni sendiri. Macam saya katakan tadi, bagi orang luar kata, alah, yang pergi macam mana pun, yang dekat atas pentas je lah yang akan dapat nama. Tapi dia tak sedar sebenarnya yang kat belakang tu sebenarnya cukup mereka berenang. Kita dah sebut mengenai ekosistem. Semua berkait rapat, semua memberikan contribution masing-masing untuk memastikan setiap persembahan itu berjaya. So, peranan dia sendiri. Okey. Saya sebut tadi kan, Fakulti Pengurusan Seni Budaya Warisan melahirkan art managers, pengurus seni. So, apa mereka belajar sebenarnya? Okay. Itu yang penting kita nak tahu. Mereka sebenarnya kita ajar dari tahun 1, tahun 2, tahun 3 tahun. Program kita 3 tahun. 3 tahun program ijazah sarjana muda dengan kepujian. Nama penuh ijazah sarjana muda Pengurusan Seni Budaya dengan kepujian. Okey. So, apa mereka belajar sebenarnya? Saya kata melahirkan seorang pengurus tadi kan. Mereka kita ajar sebenarnya oleh kerana program BA Honours Art and Cultural Management di fakulti saya ini adalah program ini diletak di bawah MQA-nya dipanggil Business Admin. Maknanya didaftarkan di bawah MQA, di bawah pengurusan perniagaan. So bila kalau sesiapa yang dalam dunia Business Admin ini, mereka memahami bahawa dalam untuk memastikan program Business Admin itu tercapai mengikut kehendak MQA, dia ada perkara penting yang menjadikan pelajar ini betul-betul berada di bawah Business Admin, pengurusan perniagaan yang pure. Yang pertama, mereka harus belajar prinsip pengurusan. Prinsip pengurusan tadi, mereka akan belajar bagaimana seorang pengurus nak jadi yang baik, nak menguruskan satu kerjanya. So, dia akan belajar prinsip pengurusan. Yang kedua, mereka harus belajar tentang pengurusan ekonomi. So, saya kata tadi manager kan, manager. So, nak tak nak, dia akan bercakap dollar and cent. So, mereka belajar pasal ekonomi, mereka belajar tentang kewangan, mereka belajar tentang sumber manusia. So, kita semua manusia tadi, maknanya you jadi pengurus, you mesti tahu tentang perancangan syarikat you mesti tahu mengurus manusia, you mesti mengurus pemasaran, you mesti mengurus keuangan. So, ini benda-benda macam ni yang ada di dalam program MQA Business Administration. So, kami di Aswara, walaupun nampaknya di bawah seni budaya warisan, kita bukan sekadar melihat seni budaya warisan sekadar nak menjadi pengurus pentas semata-mata. Kita nak lahirkan pengurus seni, berarti kita nak lahirkan orang yang berniaga dalam bidang seni. So, nak jadi peniaga bidang seni, keusahawanan bidang seni, mereka mesti ada knowledge ini. So, kita ajar tahun 1 sampai tahun 3, mereka akan belajar bagaimana nak menjadi pengurus yang baik berdasarkan subjek-subjek khusus-khusus yang kita tawarkan. So, mereka belajar juga daripada situ, belajar keusahawanan dan undang-undang seni. So, nak jadi pengurus yang baik, mereka harus tahu tentang undang-undang, bagaimana pentingnya IP, intellectual property, bagaimana nak tubuh syarikat, bagaimana nak buat sekretar kerja untuk menguruskan perniagaan. So, mereka kenal dulu proses ini. Selain itu, mereka belajarlah macam mengurus teater, mengurus tari, muzik tadi, yang biasa-biasa yang orang buat ini. So, kita memastikan pelajar kita lahir dengan betul-betul full of knowledge sebagai manager. Manager tadilah macam nak merancang kertas kerja contohnya. Apa tu kertas kerja kita ajar? Kita ajar dia bagaimana teknik kertas kerja. Yang semua orang kata kertas kerja. Bagaimana you nak convert daripada cakap kedai kopi nak jadi kertas kerja. Sebenarnya daripada kedai kopi itu idea asasnya. Bila you tulis idea you di kertas, dia panggil kertas kerja. Kalau saya cakap orang kopi di tepi jalan, di mana-mana, dia jadi idea je lah. Idea sembang-sembang lah. Sembang-sembang tadi, bila diangkat menjadi paper, menjadi kertas, dia panggil kertas kerja. Perniagaan. So, bagaimana nak cari ROI macam mana? Bagaimana dana nak dicari? So, ini dia belajar dalam proses pengurus tadi. So, ini saya kata penting. Hari ini kalau kita katakan banyak pihak bercakap tentang nak melahirkan job creator. Melahirkan job creator, mana orang bukan lagi pencari kerja, dia mesti create kerja. Jadi dalam konteks ini, pengurusan seni budaya, itulah aim kita, melahirkan job creator. Maknanya, kalau semua orang, kalau kita ambil artis, biasanya duk tanya kawan-kawan, ada tak job ni? Saya tak ada kerja bulan ni. Ada tak menyanyi, ada tak berlakon? Job seeker. Job seeker. Jadi dia tanya siapa? Kalau semua orang bercakap tentang, saya nak tanya job kat saya Mesoru ni, bahasa dia orang Mesoru ni. Tapi kalau semua tanya job kat mana, siapa nak create the job? Kilangnya tak ada, pengurusnya tak ada, siapa nak create the job? Pekerjanya ramai. Sekarang ni pengurus seni lah yang create the job. So, dia lah akan cari dia. Saya mengajar tentang bagaimana buat kertas kerja dan subjek saya.
Dan kita ajar juga macam mana design thinking, proses design thinking, creative thinking. So benda-benda macam ni yang kita ajar pada mereka supaya mereka sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka melihat peluang dan ruang. So orang usahawan ini dia always melihat peluang dan ruang tadi. So bagaimana dia lihat ruang dan peluang tadi? Di Aswara contohnya, mereka ada pelakon, mereka ada penyanyi, mereka ada penari, ada pemuzik, ada orang animasi, package semua dekat situ. This is their product. So manager akan fikir bagaimana produk depan mata awak nak promote, bagaimana awak nak buat kumpulan tari ini, nak buat cari makan macam mana kumpulan teater ini kalau awak tak ada knowledge tadi. So dengan inilah kita lahirkan manager-manager yang melihat produk depan mata dan bagaimana dia nak promote this product. So itulah datangnya Kertas Kerja. So mereka akan lalu proses ini sebagai graduan pengurusan seni budaya, mereka diajar benda ini. So mereka mudah-mudahan keluar dari industri, mereka tak ada termenung macam orang lain. Dia keluar, okey, di sebalik, saya ngajar satu perkara, di sebalik sesuatu berlaku, ada kebaikannya. Betul. Maksudnya, saya ambil contoh hal berlaku katalah bencana alam, hal berlaku tentang persoalan politik, hal berlaku apa sekalipun, sebenarnya manager dia mikirkan di sebalik berlaku apa-apa terjadi, ada benda yang boleh dapat. Dia boleh manipulate Dia manipulate. Itu saya tak betul detail itu, tapi nak ceritanya whatever situasi berlaku dalam kehidupan kita memberi peluang kepada satu pihak lain. So ini saya ajar mereka macam mana dia nak ambil idea tu. Betul. Setuju sebab agak malang bila kalau graduan yang dah keluar menjadi job seeker. So apa yang telah dia pelajari tu terhenti kat situ, tak ada practicality-nya kat situ, dia tak boleh nak amalkan, dia tak boleh nak praktikkan kat luar. Dan yang paling malang sekali, dia keluar sebagai seorang pengurus seni, tapi dia terpaksa mula pada bawah. Maknanya dia terpaksa jadi kru biasa disebabkan hanya berharapkan menjadi job seeker. Rasanya lepas keluar daripada Aswara tak jadi kot. InsyaAllah. Nah, kita yakin bahawa ilmu yang kita bagi, contohnya bila tahun 3. Tahun 3. Tahun 1 kebanyakan kita dah bagi mereka, mungkin kalau tak ada pengalaman lagi, dia bermula dengan internal program atau indoor program. Dia menguruskan mungkin fakulti sama fakulti. Dia buat projek tahun 1 contohnya, katalah dia macam tu saya ngajar sekarang ni subjek pengurusan produksi teater dan tari. Mungkin mereka permulaan ni tahun 1 mereka buat event kecil dulu, small event di peringkat Aswara, dia hanya dapat kemudahan-kemudahan Aswara. Mungkin produk dia dapat adalah dia pinjam, dia joint venture dengan fakulti tari, fakulti teater, dia dapat pelakon, dia dapat pengarah, dia dapat penari. So budak-budak ni student fakulti pengurusan akan organize that event, menjadikan sebagai praktikal dia. So dia gunakan produk dalaman. Itu peringkat awal. Tahun 2 mereka dah mula melihat orang luar. Maknanya bagaimana nak collaborate dengan pihak-pihak luar. Tahun ketiga mereka definitely kena buat outdoor punya event luar pada Aswara. Kenapa saya nak luar di Aswara? Kerana mereka saya nak kata orang gerudi mereka. Saya nak mereka mempraktikkan ilmu mereka belajar selama 3 tahun. Now mereka have to go out, bercerita dengan pihak luar, kata real player, real industry. Mereka akan jumpa mungkin di Istana Budaya, mungkin di BKL punya venue, mungkin di KLCC. Mereka harus keluar membawa ilmu yang mereka ada. Mereka diajar bagaimana kita kerja yang baik, mereka diajar bagaimana nak present your idea, macam nak convince your idea, mereka dah belajar. So mereka kena keluar jumpa mungkin CEO company, mereka jumpa ketua pengarah, mereka jumpa pengarah-pengarah bahagian lain. So mereka kena jual idea mereka. Dan akhirnya mereka berjaya. So ini task terakhir mereka. Maksudnya sini saya nak pastikan mereka dapat betul-betul the real knowledge, the real experience through the real the real world.
Itu yang saya nak, itu kita test mereka. So lepas pada tu kita minta pula pihak industri tolong bagi komen student saya. Macam mana mereka bekerja, macam mana disiplin mereka, bagaimana dia punya presentation mereka, bagaimana dia punya workmanship mereka, teamwork mereka. So saya dapat feedback daripada industri player, macam testimoni. So mereka dapat, akhirnya saya dapat, you punya student memang at par, at industry level. Dia punya systematic kerja, dia punya disiplin kerja, time management, self management, semua dekat situ. Teamwork dia kuat, dia punya semangat kerja yang tinggi. So saya dapat feedback, dan saya kata, kalau saya dah feedback daripada industri macam itu, berarti saya dah buat yang betul. And saya on track. They are ready for industry. I see. Itu yang saya kata tadi. So maknanya memang dia orang akan disediakan untuk real life punya task. Betul. Betul. Memang kena. Sebab memang bila kita dalam compound kita yang sama, kita akan rasa complacent. Ya, betul. Macam betul. selesa. Memang rasanya dah third year, dia akan keluar. Dia akan wajib kena keluar. Kan? Mesti kena keluar. Okey, ada yang mungkin akan nak tanyalah tenaga pengajarnya sendiri, siapa? Adakah orang yang mengamalkan praktikal ataupun hanya teori? Sebab kalau bagi mereka lah pendapat mereka ni, kalau teori dekat institusi biasa boleh dapat. So jadi yang membezakan Aswara dengan yang kat luar ni. Okey. Aswara ni saya rasa 80% kot. 80% pensyarah kita semua adalah practitioners. Baik, semua fakulti lah. Fakulti tari, muzik, semua sekali practitioner. Saya dulu pun, saya practitioner. Dan now saya still practice. Saya sendiri sebagai dekan Fakulti Pengurusan Seni Budaya, saya dah 5 tahun dalam pihak belakang tabir. Jadi saya dulu pengarah artistik di Istana Budaya. Contohnya, saya menjaga projek sampai daripada start pembinaan sampai ke dilancarkan tahun 99. Saya pindah ke Aswara 2008, dah 10 tahun di Aswara. So saya compile benda tu, ilmu-ilmu yang ada tu sebenarnya kita ambil, menghasilkan inilah peluang kita nak deliver balik knowledge kita nak transfer knowledge kepada young generation. Jadi saya rasa di Aswara ini kita 80% 90% semua adalah daripada kalangan-kalangan orang industri player yang mereka memang hari-hari buat tu, bertahun-tahun buat tu dan tak berhenti, walaupun jadi pensyarah pun masih tak berhenti, sentiasa ada kerja luar, dan kita akan buat pelajar kita terlibat sama. Jadi maknanya di Aswara ni supaya pensyarah-pensyarah kita dapat current knowledge, mereka memang digalakkan terlibat industri. So di Aswara memang pensyarah kita banyak kawan industri. So dalam masa yang sama, yang full time industri, dan kita ada pensyarah sambilan yang masuk juga industri, yang datang seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali datang mengajar. So maknanya pelajar-pelajar Aswara mendapat ilmu daripada pakar-pakar industri yang ada banyak di Aswara itu. So ini yang kita katakan berbeza. Kita memang fokus di Aswara ini, kita fokus untuk melahirkan betul-betul industri player yang berkemahiran, yang berketerampilan, yang boleh menepati kehendak industri, dan kita tak luput ada punya knowledge itu. Sebab kita sentiasa update knowledge kita dengan orang industri. Banyak kita dah kupas, tapi itu belum cukup banyak. Banyak lagi kita nak kupas, tapi jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk kita dengar pesanan dari penaja. Stay tune.